Saya terima sikit. Boleh. Dr. Farhan tak jadi, ni dia jadi pula. Oh, jadi pula So, okey lah. Muhammad Farhan bin Bacik Alright. nama dia. Okey, boleh. Tak apa, letak sini lah, nanti saya ambil. Okey, boleh. Ya, pengarah. Pada duduk pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ni nak masuk Facebook ni. Tak boleh. Tak apalah. Oh, dah ada dah. Assalamualaikum. Mahathir. Selaku Saya timbalan. kena sebut ni. Nanti kan. Jadi di bawah pengarah ketua perpustakaan. Just mention kita punya ketua pustakawan dengan pengarah kesihatan lah. Pengarah kesihatan lah. Ya tu Just saya ketua bahagian just. Okey lah. Itulah tu. Nampak sebut ni. Allahu Akbar. Kira mana? Dekat Hospital Muar. Sebenarnya Hospital Muar baru setahun setengah macam tu lah, baru lagi lah kerja sebagai di Jabatan Sekretari lah, kesihatan mental. Memang kat Hospital Muar tu kira tengah buat sambung ke latihan kepakaran lah sekarang. Betul lah. Topik ni menarik saya rasa. Betul. Ni pengalaman saya juga. Saya terlibat dalam dalam polisi. Asing polisi. Kita buat siasatan. Kita kena pastikan kita staff. Saya berusaha lah. Siasat-siasat tu ada kes lah, mengangkat tu ada lah. Yalah. Faham? Apa nak tanya tadi? Ramai ke yang ada follow up secretary kat sini? Yang ada makan ubat lah. Jumlah data rasa Ada lah. Kosongan di hadapan. I see. Kita jumpa. Makan ubat tu ada lah. Pelajar saya tak sure. Sebab saya punya slide ni lebih kepada pelajar sebenarnya, tapi boleh di-apply jugalah dalam dewasa, tak ada masalah. Kalau remaja. Sebab sekarang ni kan dah jadi trend kan, mengumumkan keterima Puan Siti Salwa binti Jamal, Ketua Pustakawan yang berbahagia, Dr. Farhan bin Bacik, Wakil Pengarah Pusat Kesihatan Universiti, dan yang berbahagia Dr. Fakrul bin Azrin dari Masjid Al-Faqah Sultanah Fatimah, Muar. Sorry. Okay. Duduk. Silakan duduk. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yang berusaha Puan Siti Salwa binti Jamal, Ketua Pustakawan Perpustakaan Laman Hikmah. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farhan bin Bacik, Wakil Pengarah Pusat Kesihatan Universiti. Yang berusaha Encik Ahmad bin Muhammad, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, Bahagian Perkhidmatan dan Penyelidikan. Yang berusaha Encik Rashidah bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Pustakawan, Bahagian Khazanah Ilmu. Yang berusaha Encik Mahathir bin Cik Ali, Timbalan Ketua Pustakawan, Bahagian Bangunan dan Retail. Yang berbahagia Dr. Fakrul bin Azrin dari Hospital Sultanah Fatimah, Muar, dan puan-puan serta hadirin sekalian. Selamat datang saya ucapkan ke program pengurusan emosi dan kesihatan mental Anjuran Perpustakaan Laman Hikmah dan Pusat Kesihatan Universiti. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, bertambah seri majlis kami. Tetap buluh, panjang 10. Mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan, jari 10. Doa diminta, biar selamat. Bagi memberkati dan memuliakan majlis, marilah
serta sama-sama menadah tangan memohon agar majlis mendapat rahmat. Untuk itu dipersilakan Saudara Ahmad Tamizi bin Abdul Hamdi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Umul kitab al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, dapat kami berkumpul pada hari ini sempena program talk show PLH di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya di kalangan remaja dan belia kami. Peliharalah kami daripada terlibat dengan apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah diri, keluarga dan masyarakat serta negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang bijaksana dan berwibawa serta berkemampuan untuk membantu melahirkan masyarakat yang bersatu padu serta saling bekerjasama dalam menjalankan kerja-kerja seharian kami. Tingkatkanlah dalam diri kami dengan kemahiran dan penguasaan dalam bidang yang kami ceburi, supaya kami dapat mencapai matlamat yang kami kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu supaya perhimpunan pada kali ini dapat menjadikan kami sebagai insan yang berjiwa kental dalam menghadapi segala cabaran, pemikiran yang positif dalam setiap tindakan, dan mempunyai emosi yang stabil dalam menguruskan kehidupan dunia sementara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah majlis kami ini dari awal hingga akhir, dan jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan dan pertemuan yang berkekalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bertemu dan berkumpul pada pagi ini dalam satu majlis ilmu, iaitu program urusan emosi dan kesihatan mental. Untuk makluman hadirin sekalian, penganjuran program ini adalah inisiatif perutusan daripada Perpustakaan Laman Hikmah PLH bagi memupuk semangat dan budaya membaca di kalangan warga UTM dan komuniti setempat bagi menyokong aspirasi pembelajaran sepanjang hayat. Program ini juga bertujuan bagi menyokong pelan strategik Universiti ST4 mencetuskan ekosistem rancak, melestarikan universiti dalam memperkasakan PLH sebagai kolaboratif space dan meeting point untuk warga kampus meneruskan pengajuran pelbagai program keilmuan serta aktiviti dari semasa ke semasa. Selain itu, memupuk kesedaran di kalangan warga kampus mengenai masalah kesihatan mental dan tekanan emosi akibat tekanan akademik, penggunaan media sosial yang tidak terkawal, masalah keluarga dan rakan sebaya, kos sara hidup dan lain-lain lagi yang menunjukkan trend peningkatan terutamanya selepas pandemik COVID-19. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan penceramah kita iaitu yang berbahagia Dr. Fakrul bin Azrin untuk naik ke pentas bagi menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormat dipersilakan. Okey. Yes. Atas bawah tak boleh. Sini ya. Tes. Okey, dengar. Hello. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya. Yang berbahagia Ketua Perpustakawan Puan Siti Salwa binti Jamal, Pengarah Pusat Kesihatan Universiti Dr. Muhammad Farhan bin Bacik, Ketua Bahagian dan para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Okey, jadi pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Perpustakaan Laman Hikmah dan juga Pusat Kesihatan Universiti, dan saya amat berbesar hati atas jemputan yang telah diberikan. Semoga topik hari ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada kita dalam usaha kita untuk menguruskan emosi dan kesihatan mental dalam kehidupan seharian kita. Okey. Saya jalan sikit nak minta buka slide. Yang slide. Alright. Okey, sebelum tu saya nak bincangkan sikit. Tak apa. Okey, sebelum tu kita nak tahu sikitlah berkenaan dengan pengenalan kesihatan mental, pengenalan tentang penyakit mental, apa itu stres. Mungkin zaman dulu kita tak pernah dengar pun apa itu psikiatri, apa itu skizofrenia. Tapi sekarang ni dengan adanya media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, semua kita dah pengetahuan terhadap penyakit mental, kesihatan mental tu dah semakin meluas. Kita pun dah tahu dah apa dia kan. Okey, jadi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu Saya Dr. Azrin. Saya merupakan graduan MRSM Taiping, SPM pada tahun 2010. Kemudian lanjutkan pengajian di Universiti Melaya Kuala Lumpur dalam Pusat Asasi Sains Hayat pada tahun 2011. Dan ambil medical doctor di Universiti Sains Malaysia, USMKLE International Medical Program India selama 5 tahun di India, dari 2013 hingga 2018. Dan saya memulakan alam pekerjaan saya sebagai pegawai perubatan siswazah housemanship pada tahun 2019 hingga 2021 di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Dan saya mengambil keputusan dengan minat saya dalam bidang psikiatri ini. Saya lepas habis houseman tu, saya jadi medical officer di Jabatan Psikiatri Hospital Tuanku Jaafar, Seremban selama 1 tahun. And then saya decide untuk further dalam program kepakaran Jabatan Psikiatri. Saya ambil peperiksaan MRCSISAT UK. Ni exam untuk nak jadi pakar lah. Dan lulus PPA pada 2021 dan PPB pada April 2023. Dan kini saya merupakan MRCSISAT trainee 2022 sehingga sekarang di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar dalam bidang psikiatri. Okey, ni TikTok saya lah. Kalau siapa-siapa nak follow, saya ada post pasal kesihatan mental lah. Kesihatan mental je, benda personal tak ada. Kalau nak follow, boleh follow. Nak tanya soalan berkenaan dengan kesihatan mental ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Kita ni sebagai seorang manusia, untuk menjadikan diri kita ni sebagai manusia yang sihat, kita kena sihat dari 3 aspek ni. Kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan spiritual. Kesihatan fizikal ni adalah kesihatan luaran kita lah, kesihatan tubuh badan kita. Maksudnya kalau kita demam, maksudnya kesihatan fizikal kita terjejas. Dan kesihatan mental. Kesihatan mental ni yang saya nak fokus hari ni lah. Dan kesihatan spiritual kita, kerohanian kita. Apa kepercayaan kita terhadap kehidupan ni, macam mana makna kehidupan ni pada diri kita. Sebab kalau salah satu kesihatan ni terjejas, dia akan memberi kesan kepada 2 lagi. Macam contohlah saya bagi, bila kita sakit gigi lah sakit gigi. Sakit gigi adalah kesihatan fizikal kita. Sakit gigi tak kisahlah daripada gigi yang berlubang ke, gigi yang ada nanah ke kan, menyebabkan kita sakit gigi. Kesihatan fizikal kita terjejas. Jadi bila kita sakit gigi, kita susah nak tidur. Susah nak tidur malam sebab rasa ngilu kan. Dan bila kita bangun pagi, efek kita punya kesihatan mental. Bila tak cukup tidur, kita akan rasa beremosi, rasa mudah marah, susah nak fokus. And then bila solat pun tak khusyuk. Efek kita punya kesihatan spiritual. Jadi 3-3 ni kita kena maintain supaya membentuk diri kita sebagai seorang manusia yang sempurna lah. Okey, mungkin di kalangan kita ramai dah tahulah berkenaan dengan kesihatan mental ni. Boleh, kalau kita nak tahu berapa ramai pelajar dekat sini? Boleh angkat tangan tak? Student.
Seorang je student. Yang bukan student? Oh, majority lah, semua lah Okey, boleh tak doktor nak volunteer seorang? Siapa boleh jawab soalan ni? Jawab je. Tak kira betul, tak ada salah, tak ada betul lah. Siapa jawab soalan, doktor bagi hadiah. Siapa nak jawab? Senang je. Apa itu kesihatan mental? Nampak. Cepat, angkat tangan seorang. Volunteer. Ada dengar jawapan tadi? Nak cuba? Boleh je. Bangun, kenalkan nama. Apa itu kesihatan mental? Assalamualaikum, saya Shikin. Shikin. Saya kesihatan mental tu berkenaan dengan emosi. Berkenaan dengan emosi. Okey. Betul lah tu. Boleh claim hadiah satu. Boleh lah nak mana-mana. Dia berkenaan emosi. Ada lagi tak jawapan lain? Ada tak yang nak volunteer? Apa itu kesihatan mental? Okey lah. Saya proceed Okey, jadi kesihatan mental ni dia merujuk kepada keadaan emosi, mental dan psikologi seseorang lah. Kita kena tahu 4 benda ni. Cara seseorang itu berfikir, perasaan ataupun emosi, tingkah laku dan juga hubungan dengan orang lain. 4 benda ni kena okey, baru kesihatan mental kita okey. Kalau 4 benda ni salah satu atau 2 daripada dia terjejas, maksudnya kesihatan mental kita pun affected. Cara kita berfikir, emosi dan perasaan kita, tingkah laku kita dan hubungan dengan orang lain. Seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental juga penting bagi kehidupan kita sebab dia membantu kita untuk berfungsi dengan baik dalam menguruskan tekanan dan menjalinkan hubungan dengan orang lain. Okey. Apa mood saya hari ini? Okey, tak apalah, tak ada kertas kan? Okey, tak apa. Okey, doktor, saya nak semua fikirkan apa mood masing-masing sekarang ni dalam satu perkataan. Tak kisahlah happy ke, bosan ke, sedih ke, apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa sekarang. Selalu saya tak tulis dalam kertas, tak apa. Okey, dah Okey. Cuba angkat tangan, siapa yang jawab gembira? Sebab doktor nak kita semua kenal pasti perasaan dengan mood masing-masing. Gembira. Cuba angkat tangan. Nak tengok sikit berapa ramai. Okeylah, dalam 10 orang lah Ada yang jawab tengah sedih tak sekarang? Cuba angkat tangan. Ada yang tengah sedih ke? Tak ada. Ada yang tengah takut ke, gelisah ke, ada tak? Tengah-tengah. Okey. Yang tak jawab ni apa mood masing-masing? Apa dia? Tak dengar lah. Apa? Okey. Penyakit mental apa? Siapa nak volunteer jawab? Jawab je apa-apa. Nanti boleh claim hadiah. Tadi kita dah sebut berkenaan dengan kesihatan mental. Apa itu penyakit mental? Volunteer seorang. Siapa nak volunteer? Ada yang nak volunteer. Sekejap, saya pergi sana. Sekejap. Okay, boleh kenalkan nama tak? Kenalkan diri. Okay, saya Nur Hidayu. Nur Hidayu. Okay. Penyakit mental ni dia berkenaan dengan keseimbangan otak kita. Cara Okey. kita berfikir, menghadapi masalah lah. Alright, very good. Okay, jawapan yang bagus. Boleh claim hadiah Okey, dia berkaitan dengan apa tadi? Ketidakseimbangan otak dan juga cara kita berfikir kan? Okey. Ada tak jawapan lain? Okey, ada. Volunteer dekat belakang. Kita ada hero kita hari ni, seorang. Boleh kenalkan diri? Saya Muhammad Zaki bin Abu Bakar. Muhammad Zaki, okey. Dari PPF. PPF, okey. Dia stres, Okey. kemurungan, takut. Stres, kemurungan, takut. Okey, betul lah tu. Itu macam kira contoh-contoh penyakit mental lah Okey, boleh claim hadiah satu. Ada hadiah Ada hadiah. Okey, jadi penyakit mental tu apa? Sampai
Okey, penyakit mental ni dia berlaku apabila keempat-empat aspek yang saya sebut tadi tu terjejas. Maksudnya dari segi cara individu itu berfikir, apa perasaan dan emosi dia, tingkah laku dia dan juga hubungan dengan orang lain tadi. Empat benda ni kalau terjejas, terjadilah penyakit mental. Penyakit mental ni dia perlu dirawat lah. Kalau seseorang itu mengalami penyakit mental, memang kena dirawat. Contoh-contoh penyakit mental yang lazimnya berlaku dekat Malaysia ni kita bahagikan dalam beberapa kumpulan. Yang pertama adalah gangguan psikosis. Gangguan psikosis ni dia menjejaskan lebih kurang 1% rakyat Malaysia. 1% tu kira ramai lah. Gangguan psikosis ni apa? Gangguan psikosis ni apabila seseorang itu mengalami gangguan seperti halusinasi. Dia dengar suara-suara, gangguan bisikan makhluk gaib yang orang lain tak boleh nak dengar. Kadang-kadang dia nampak benda yang orang lain tak boleh nak nampak. Bertingkah laku aneh. Dia buat benda yang orang lain pun tak boleh nak brain apa yang dia buat. Dia bercakap benda yang merapu-rapu. Itu adalah gangguan psikosis. Antara contoh dia skizofrenia, skizoafektif. Ada lagi lah gangguan dia, tapi yang paling common skizofrenia. And then yang paling common dekat rakyat Malaysia adalah gangguan mood. Gangguan yang menyebabkan kecelaruan mood seseorang. 7 hingga 11% rakyat Malaysia, iaitu gangguan kemurungan meja, bipolar. Dua-dua ni adalah gangguan dari segi mood. And then gangguan kegelisahan. Gangguan kegelisahan affect dalam 8% rakyat Malaysia. Contohnya generalized anxiety disorder, panic disorder, social phobia, specific anxiety, agoraphobia, macam-macam lagi lah. Ini gangguan personality. Gangguan personality ni ada 10 jenis gangguan personality lah. Tapi yang paling common berlaku pada rakyat Malaysia adalah kecelaruan personality borderline dan lain-lain lagi lah. Okey, punca. Bila kita nak kata berkenaan dengan punca penyakit mental ni, selalunya kita akan bahagikan mengikut kumpulan, iaitu dari segi biological, psychological, social dan juga spiritual. Punca biological ni maksudnya apa? Punca tu datang daripada kita sendiri. Dah memang ada dalam badan kita dan kita tak boleh nak ubah lagi dah. Contoh, jantina. Kalau kemurungan dan anxiety, dia lebih cenderung berlaku kepada perempuan. Kalau bipolar pula, satu-satu. Dia punya ratio tu sama. Kalau macam genetik kan, contoh skizofrenia. Kalau kedua-dua ibu bapa kita ada skizofrenia, anak tu ada 46% chance untuk dapat skizofrenia juga. Tapi peratusan itu berbeza lah di kalangan generasi ke generasi. Kalau pakcik kita yang kena, saya rasa dalam less than 10% lah chance untuk dia dapat. Tapi bukan semua orang lah, jadi contoh. And then masalah kesihatan, seperti contoh apa? Masalah thyroid kan. Thyroid. Bila kita ada masalah thyroid, hormon yang bantu untuk kawal kita punya mood dalam badan kita ni, dia akan terjejas. Jadi seorang itu lebih cenderung untuk dapat gejala-gejala seperti kemurungan atau anxiety lah. And then kecacatan, macam kalau orang tu ada telinga dia tak berapa nak dengar ke, ada masalah telinga ke, dia mungkin akan ada gejala yang serupa dengan halusinasi kan. Itu biological. Kalau psychological, benda tu ada dalam badan kita tapi boleh diubah. Macam daya tahan diri kita, sikap kita, personality kita, cara mengendalikan stres dan keyakinan diri kita. Itu psychological. Kalau social ni adalah faktor luaran. Faktor luaran yang menyebabkan seseorang itu dapat penyakit mental. Seperti contoh, keadaan dekat tempat kerja ke, dekat rumah, dekat sekolah, sokongan sosial daripada orang lain, pengaruh rakan sebaya dan juga masalah seperti masalah keuangan dan lain-lain lagi lah. And then faktor spiritual, macam yang tak ada kehidupan, atau makna kehidupan pada diri dia. Okey, selalu punca kita akan bagi tahu macam tu lah. Okey, jadi saya nak sentuh sikit berkenaan dengan stres. Stres. Okey, apa itu stres? Stres ni dia berlaku apabila tekanan atau ancaman yang kita dapat dalam diri kita tu melebihi dengan apa yang kita mampu tahan. Maka terjadilah stres dekat badan kita. Normal tak stres?
Stres ni normal lah kan. Semua orang pun ada stres. Stres ni kita kena tahu benda ni memang ada dekat setiap orang. Tak ada orang dekat dunia ni yang tak stres langsung. Itu mustahil. Jadi dia adalah tindakan semula jadi yang berlaku dalam badan kita apabila kita menerima sesuatu tekanan. Contoh tekanan ancaman ancaman luaran. Contoh bila kita kena kejar dengan anjing kan. Kalau kita kena kejar dengan anjing, badan kita akan menghasilkan beberapa hormon yang menyebabkan berlakunya stres dalam badan kita. Itu adalah kita kata ancaman daripada luar. Tapi kalau dalam sudut kesihatan mental, kita akan menerima ancaman dari segi emosional. Saya cakap tekanan atau ancaman dari segi emosional. Okey, badan kita pun akan menghasilkan benda yang sama juga. Dia akan menghasilkan stres, tindak balas dalam badan kita yang apa kita panggil respons lah, bertindak untuk tindakan ancaman-ancaman yang kita terima tu, situasi yang mendekat atau mencabar. Stres tu normal lah. Stres tu sebahagian daripada sifat fitrah manusia sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ma'rij. Sungguhnya manusia dicipta bersifat keluh kesah. Okey, ni stres lah apabila sesuatu tekanan yang kita dapat tu melebihi apa yang kita mampu tahan. Okey, ni tak ada apa-apa. Okey. Macam saya kata tadi, stres adalah normal. And stres ni bagus sebenarnya untuk diri kita. Sebab bila berlakunya stres dalam badan kita, kita akan belajar bila stres yang sama berlaku balik, apa yang kita buat untuk menghadapinya. Tapi kita kena notice stres yang toksik. Stres yang toksik ni kita kena elakkan. Sebab apabila stres yang toksik ni berlaku dalam badan kita, dalam diri kita, seseorang itu cenderung untuk dapat kemurungan lah. Apa dia stres yang toksik ni? Stres yang toksik ni adalah stres yang berlaku tu berpanjangan dan berulang-ulang dekat diri kita. Stres yang sama. Contoh kena marah dengan bos. Asyik kena marah aja hari-hari kan. Berulang, berpanjangan. Tu stres yang toksik lah. And then trauma yang besar yang memberikan kesan kepada emosi. Dan stres yang tak diuruskan yang baik dengan stres yang dipendam. Ini adalah stres yang toksik. Kita kena notice stres apa yang baik untuk kita dan stres apa yang negatif lah. Okey. Siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Senaraikan perkara yang selalu membuatkan anda stres. Tak payah ikut kotak-kotak tu pun tak apa. Apa-apa je, stres yang negatif ke, stres yang positif ke. Mungkin doktor nak volunteer ke? Apa-apa je, siapa nak volunteer? Dapat hadiah Apa-apa perkara yang membuatkan anda stres? Nak jawab? Lin? Nak jawab ke? Okey, kenalkan diri. Nama nak kena mana? Tak payah. Nama saya Linda. Linda, okey. Kalau saya stres yang positif tu mungkin semasa belajar ke, kalau kita nak relate dengan how our environment belajar. Kalau stres yang toksik tu saya rasa environment kerja lah. Environment kerja lah okey. Boleh claim hadiah. Ada lagi tak yang nak volunteer? Benda yang membuatkan kita rasa stres dalam kehidupan kita. Apa-apa je, tak perlu ikut positif atau toksik pun tak apa. Apa-apa je. Siapa nak volunteer? Kan, kita mestilah pernah stres kan dalam kehidupan kita. Betul tak? Tak pun saya petik je lah siapa-siapa. Boleh? Mungkin puan ke? Kecil ke? Saya Syafina, saya rasa Syafina, okey. Stres yang untuk kecenderungan kita untuk dapat hasil yang baik lah. Okey. Maksudnya stres bila kita cuba nak try dapatkan sesuatu tu kan? Yang sangat baik lah. Yang sangat baik tu. Okey, boleh claim. Alright. Okey, kan banyak benda sebenarnya yang membuatkan kita rasa stres dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita kena tahu stres apa yang baik untuk kita, stres apa yang membangunkan diri kita, dan juga stres apa yang menjatuhkan kita. Itu kita panggil stres yang toksik tu lah. Kita kena kenal pasti. Okey.
Ni sedikitlah berkenaan dengan kemurungan. Okey, macam doktor kata tadi, macam saya kata tadi, kemurungan adalah penyakit dan perlu dirawat. Kita kena tahu apa beza kemurungan dan kesedihan yang biasa. Kesedihan biasa ni dia berlaku akibat sesuatu yang terjadi dekat diri kita lah. Contohnya apa Contohlah kereta kita rosak ke, ibu ayah baru lepas meninggal ke kan. Jadi kita rasa sedih. Itu adalah perasaan yang normal untuk diri kita. Tapi kemurungan ni dia berlaku tanpa sebab. Tak ada sebab pun seseorang itu rasa sedih. Tapi dia, ni gejala dia. Sedih yang berpanjangan, dia akan jadi hilang minat, selera makan berkurang atau bertambah. Kalau selera makan berkurang, berat badan akan turun. Kalau selera makan bertambah, berat badan akan naik. And then dia suka nak fokus, suka nak tumpukan perhatian, rasa cepat letih, gangguan tidur, dan juga rasa bersalah, tak ada harapan dan juga tak gunalah. Dalam kes yang paling serius, dia dah mula ada pemikiran tentang kematian atau pemikiran untuk bunuh diri. Ini kita kata tahap yang teruk lah, yang perlukan bantuan. Okey, ini gejala kemurungan. Satu lagi yang common berlaku dekat dalam diri kita ni adalah gejala kegelisahan, anxiety. Anxiety ni apa? Anxiety ni adalah mengalami kegelisahan, rasa cemas yang berpanjangan, susah nak fokus, fikiran kosong, atau rasa susah nak mengendalikan rasa cemas, atau rasa takut tu, gangguan tidur, rasa takut tanpa sebab yang jelas, jantung berdebar, dan rasa resah, gemetar, ada rasa sakit perut, dan juga gejala pengelakkan, avoidance. Contohlah macam seorang tu dia takut untuk present dekat depan kan, waktu presentation. Apa yang dia buat, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan diri dia daripada terlibat dalam presentation tu lah. Okay, next. Ini tak apalah. Okay, sekejap, ada second slide. Boleh buka. Okay. So, share dekat TikTok. Boleh buka TikTok je. Share apa? Share apa? Dah tutup. FB ni FB tak tutup. Bukan link FB. Tak, saya tanya lah dia orang. Bukan, nak minta TikTok ni. Nak minta TikTok buka akaun. TikTok kita. Tak payahlah. Dia orang yang minta. Okey. Kita baru nak start sebenarnya. Tadi tu pengenalan je. Okay, Ingat dah habis kejap. Okey, sekarang saya nak semua bangun, semua berdiri, boleh tak? Saya nak ajar satu teknik yang kita kata salah satu teknik yang berkesan lah sebenarnya. Kalau mengikut kajian, dia boleh bantu untuk menguruskan kita punya mood dan emosi dalam short term. Teknik yang kita panggil ni adalah teknik pernafasan. Okey, teknik pernafasan. Sekarang tangan kiri pegang perut. Tangan kiri pegang perut, tangan kanan pegang dada. Okey, teknik pernafasan ni selalu kita dengar macam senang je kan. Tapi selalu doktor tengok salah cara buat dia. Okey, teknik pernafasan yang betul adalah kita tarik nafas sedalam yang mungkin. Bila kita tarik nafas tu, make sure tangan kiri kita yang ke depan, make sure perut kita yang kembung, bukan dada kita yang kembung. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kita tarik nafas dalam, tahu tak kita punya lapisan diaphragm ni? Diaphragm, tahu kan? Diaphragm kita akan ke bawah. And then perut kita pun akan ke depan kalau diaphragm kita ke bawah. Jadi macam mana nak bagi diaphragm kita ke bawah tu, kita kena tarik nafas sedalam yang mungkin. Okey, bila bola ni, sekejap bila dia kembang, semua orang tarik nafas. Lepas tu tahan sekejap and hembus. Boleh Kita mula sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Sedalam yang mungkin tarik, tahan, hembus. Make sure tangan kiri tau yang ke depan.
Bukan dada yang kembung, make sure perut yang kembung. Sekali lagi. Sekali lagi kan. Tarik. Tarik. Tahan. Hembus. Okey dah, tu je. Semua boleh Perut semua ke depan Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi dalam presentation okey. Sorry. Soalan. Boleh buat 2-3 kali sehari. Atau contohlah bila kita stres, kita overthinking kan, kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan buat 2-3 kali. Sekali buat tu 2-3 kali. Masa stres lah. Masa stres tu. Tapi kita kena kosongkan fikiran kita dulu lah waktu tu. Sebab kalau kita buat waktu otak kita tengah serabut, dia tak jadi. Macam kita duduk luar kejap kan, healing kejap ke kat pokok-pokok, tengah stres kan, kerja banyak kan, healing kejap ke dekat luar. Lepas tu buat teknik pernafasan ni. Jadi apa yang kita akan bincangkan dalam presentation saya kali ini adalah pengurusan stres dan juga emosi. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita stres tapi tak tahu macam mana nak menguruskan stres tu. Okay. Alright. Tapi slide ni untuk pelajar sebenarnya, tapi tak apalah. Kita boleh apply kan juga dalam kehidupan sebagai dewasa juga sebenarnya. Okay, jadi macam punca-punca stres kan, selalu mengikut pengalaman saya lah bekerja dekat jabatan psikiatri, kerja dekat klinik psikiatri, ramailah yang datang sebagai kes baru, sebagai kes ulangan yang mengadu berkenaan dengan kenapa mereka ni rasa stres. Tapi yang ni kalau dalam golongan pelajar yang saya boleh simpulkan adalah satu, tuntutan akademik lah yang tinggi, dan masalah dengan kawan-kawan, konflik dengan keluarga mereka, dan juga tekanan masa dan jadual yang padat lah di kalangan mereka. Tapi kalau selalu dewasa yang bukan pelajar, selalunya satu yang paling common adalah tekanan dekat tempat kerja. Ni merangkumi beban kerja yang sangat banyak, and then toxic environment juga daripada colleagues, kawan-kawan atau bos yang toxic. And then apa lagi? Masalah dengan keluarga dan juga masalah keuangan. Yang tu yang paling common lah yang doktor jumpa dekat klinik. Okey, jadi kita kena tahu juga apa kesan stres ni. Bila stres tu berlaku disebabkan oleh punca-punca yang berlaku tadi tu, apa kesan dia? Kesan dia adalah okey, ni untuk pelajar lah, tapi boleh pakai juga sebenarnya. Prestasi akademik atau prestasi dekat tempat kerja akan merosot. Masalah kesihatan fizikal dan mental, dan gangguan hubungan dengan orang lain, and masalah tingkah laku juga. Masalah tingkah laku ni yang penting sebenarnya, yang saya nak fokuskan hari ni lah. Okay, apa masalah tingkah laku yang selalu berlaku apabila seseorang itu mengalami stres yang toksik tadi? Dah ada dengar jawapan tadi. Cepat marah. Okay, bolehlah claim hadiah satu. Cepat marah. Lagi? Suka menyendiri. Okey, bagus. Lagi apa lagi? Moody. Lagi apa lagi kesan dia? Apa lagi kesan? Meski masalah tingkah laku yang orang lain boleh nampak yang berlaku. Tak ceria kan? Okeylah tu. Satu dia. Okey, lagi. Menyendiri kan? Okey. Jadi tapi kalau di kalangan remaja lah kalau di kalangan remaja, antara masalah tingkah laku yang common adalah ni. Jadi masalah tingkah laku yang kita kata dah semakin dah boleh kata jadi trend lah zaman sekarang ni, especially di kalangan remaja. Kalau tengok kajian kan, kajian yang telah dilaksanakan untuk tahun 2023 kan, dia mengalami peningkatan 3 kali ganda untuk kes toreh tangan ni. Kita panggil sebagai trend barcode. Mungkin kita tak tahulah. Kalau tanya remaja atau kanak-kanak, bila tanya kenapa mereka buat macam tu,
Satu, ikut kawan-kawan, ada yang mengalami masalah keluarga, nak cuba luahkan emosi dia, ada yang nak cari perhatian, sebab tu dia orang buat trend macam ni. Ni trend yang sangat-sangat tak sihat lah Tapi nanti saya akan explain dengan lebih lanjut lah kenaan ni. Masalah tingkah laku yang lain yang dalam kes yang serius adalah pemikiran atau cubaan untuk bunuh diri. 1 daripada 8 remaja dekat Malaysia ni mengalami pemikiran, thoughts untuk bunuh diri. 1 daripada 8 kan. Ramai kan? Kan? Contohlah dekat dalam bilik ni ada dalam berapa orang Dalam 80 orang sampai tak 80 orang. Jadi 8 orang yang mengalami pemikiran bunuh diri ni. Ramai kan? 1 daripada 10 yang dah attempt, yang dah buat cubaan untuk bunuh diri tu. And yang paling ramai adalah lelaki. Lelaki yang paling ramai successfully bunuh diri berbanding perempuan. Tapi perempuan lagi ramai pemikiran untuk bunuh diri berbanding lelaki. Kenapa macam tu? Kenapa pemikiran nak bunuh diri tu perempuan lagi ramai? Kenapa lelaki ramai terus bunuh diri je? Successfully bunuh diri terus. Kenapa macam tu? Laki tak fikir panjang kan? Kenapa? Agak laki apa? Dia nak cepat mati. Dia sebab lelaki ni dia macam, dia lelaki ni dah terkenal dengan apa panggil stigma yang mengatakan lelaki kena kuat, lelaki kena like strong mentally, physically, lelaki tak boleh menangis. Jadi kalau lelaki mengalami gejala-gejala penyakit mental, gejala kemurungan ke, anxiety ke, mereka ni lebih cenderung untuk tak nak dapatkan rawatan. Apabila dia orang tak nak dapat rawatan, dia orang tak nak seek for help, dia orang biar je penyakit tu berlarutan dalam badan, dalam diri mereka. Sampailah dah teruk, bila ada gejala pemikiran bunuh diri tu, dia orang tak fikir panjang, terus jalan je macam tu. Okey, tu antara stigma yang berlaku lah sekarang ni dalam komuniti kita, dalam rakyat Malaysia ni. Mengatakan lelaki kena kuat mentally, physically. Itu betul lah, tapi apabila kita memerlukan bantuan, kita kena dapatkan bantuan lah sebenarnya. Okey, ni keganasan keganasan di kalangan remaja. 14.8% remaja report yang mereka dah pernah kena physically attack by orang, dan 16% terlibat dalam pergaduhan lah, disebabkan oleh kecelaluan kesihatan mental tadi. And bully pun ramai juga. Masalah tingkah laku yang berlaku disebabkan oleh punca-punca yang saya sebutkan tadi. Tapi bully di kalangan remaja ni, macam the most common ways tu body shaming lah. Body shaming 26.7% yang bully dengan cara yang macam ni. And then make fun with a sexual jokes, comment or gestures, 16%. And then apa lagi? Ni zaman sekarang pun kerap juga cyberbully. Cyberbully ni macam mana? Cyberbully ni bully tapi menggunakan phone, tab, internet kan. Kalau kita tengok komen-komen dekat Facebook apa-apalah isu, mesti ada je komen-komen yang negatif, komen-komen yang memburukkan orang lain, yang fitnah orang lain kan. Tu cyberbully lah. Okey lah, ni kita baru nak start lah sebenarnya. Okey, lebih pada pengurusan emosi dan stres. Saya bahagikan kepada 3 sekarang ni, macam mana nak bantu kita untuk menguruskan emosi dengan stres. 1, self-care, rutin penjagaan diri. And then self-compassion, rutin swacinta kita panggil. Tapi nanti saya akan explain dengan lebih lanjut lah. And then teknik mengendalikan stres untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang nombor 1 ni, rutin penjagaan diri ni adalah rutin yang kita boleh buat untuk memastikan kesihatan fizikal kita in the good condition lah. Macam tadi saya ada explain berkenaan dengan
kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan spiritual. Kalau nombor 1 ni dia fokus kepada kesihatan fizikal, nombor 2 tu fokus kepada kesihatan mental. Jadi apa rutin penjagaan diri kita yang kita boleh buat? Rutin tu apa? Rutin tu adalah benda yang kita boleh buat hari-hari dalam kehidupan harian kita. Okey, rutin jaga diri kita, of course, exercise. Okey, boleh tak angkat tangan sikit? Bila last tuan-tuan dan puan-puan exercise? Jalan 10,000 km sehari ke, jogging ke? Keluar peluh sikit. Bila? Cuba angkat tangan, siapa yang dah sebulan tak exercise? Tak ada semua baru exercise Okey, exercise ni penting untuk kita sebab bila kita exercise, kita akan menghasilkan hormon gembira dalam otak kita. Kita panggil sebagai dopamin. Hormon yang membuatkan kita rasa happy, kita rasa puas. Dan juga hormon serotonin yang membantu untuk kawal kita punya mood. Hormon-hormon tu banyak terhasil bila kita berpeluh, bila kita exercise. At least kalau tak boleh jogging, jalan 10,000 km sehari pun boleh, tak ada masalah. At least kita bergerak. Kita jangan sedentary lah. Sedentary tu maksudnya kita duduk atau baring dalam tempoh masa yang lama. Maksudnya kita spend most of the day tu hanya baring dan duduk je. Itu tak sihat lah. And then makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang ni maksudnya kita semua pun tahulah apa makanan yang sihat bagi kita. Sebab apa yang kita makan menentukan keadaan mental kita juga. Sebab ada kajian dia menunjukkan bahawa makanan yang proses, makanan proses ni maksudnya apa? Jajan. Makanan yang ada at least 5 bahan dalam satu makanan tu, termasuk bahan pengawet atau perasa tambahan. Tu kita panggil bahan proses. Contohnya apa? Nugget kan, hotdog, sausage, fries. Apa-apa yang kita pergi kedai, kita tengok yang dalam tin, dalam plastik, dalam botol. Tu confirm proses tu. Ada kajian lah yang dilakukan dekat luar negara. Dia menunjukkan pengambilan makanan proses yang sangat banyak, dia mempunyai direct relationship, hubungan langsung dengan terjadinya sesuatu penyakit mental tu, seperti kemurungan dan juga anxiety. Jadi kita kena muhasabah balik pemakanan kita, tengok macam mana. Silap, tidur belum lagi. Okey, tidur yang cukup. Okey, tidur yang cukup ni maksudnya berapa jam? Berapa jam kita kata tidur yang cukup tu? 8 hingga 10 10 tu lama sangat Dia dalam 6 hingga 8 6 hingga 8 untuk dewasa. 6 hingga 8. Ada tak yang tidur kurang daripada 6 jam satu hari? Ada? Ada juga Ada tak yang tidur lebih daripada 10 jam satu hari? Ada juga? Macam ramai je. Kalau 10 jam maksudnya siang tidur, malam pun tidur juga lah. Ada tak yang tidur 12 jam satu hari? Ada juga 12 jam tu maksudnya kita dah spend separuh hari kita dah untuk tidur. Lepas tu cuti lah okay lah. And then elakkan pengambilan bahan terlarang. Bahan terlarang ni apa? Rokok, dadah, vape ke, ais ke. Sebab ada kajian yang menunjukkan cannabis, ganja atau methamphetamine, stimulant type, atau kita panggil sebagai ais atau syabu lah. Dia mempunyai kaitan untuk menyebabkan seseorang itu cenderung untuk dapat halusinasi, macam gangguan-gangguan suara tadi tu. Ramai sebenarnya nak jumpa, hampir hari-hari lah sebenarnya yang datang follow up dekat klinik, yang lepas ambil barang je dapat gejala-gejala macam tu. And then macam alkohol kan, ada kajian menunjukkan alkohol menyebabkan seseorang itu cenderung dapat kemurungan. Lagi apa lagi bahan-bahan yang kita kata seseorang itu boleh dapat masalah kesihatan mental? Contohnya apa? Macam yang kita ambil hari-hari, kopi kan. Kopi, siapa minum kopi hari-hari kat sini? Kopi dia ada kafein dalam tu. Kafein menyebabkan adrenalin dalam badan kita
secreted dengan banyak lah, yang boleh menyebabkan seseorang itu dapat anxiety, kegelisahan. Tapi kalau dah hari-hari minum, dah sampai tolerance dah, itu tak boleh buat apa lah. Okay, and then sekali-sekala kita kena buat penilaian kesihatan mental juga, kesihatan fizikal juga. Kita kena pergi klinik untuk buat medical check up, cek kandungan gula dalam badan kita, cek tekanan darah kita, cek kandungan kolesterol dalam badan kita macam mana. Okay, itu rutin penjagaan diri lah. Ini contoh-contoh lah yang boleh dilakukan. Sebenarnya untuk pelajar, tapi untuk dewasa pun boleh je buat, tak ada masalah. Macam self-care check-in kan, macam tu. Ni tak apalah, cuba pause dulu. Okay, saya nak explain sikit. Rutin suah cinta, self-compassion. Suah tu maksudnya sendiri, cinta tu maksudnya kasih sayang. Maksudnya rutin seharian yang kita boleh lakukan untuk menunjukkan yang kita ni sayang dekat diri kita. So apa rutin yang kita boleh buat? Macam self-care tadi, dia bagi fokus kepada kesihatan fizikal. Tapi self-compassion tu dia bagi fokus kepada jiwa, emosi dan psikologi seseorang. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey. Satu, jangan meletakkan jangkaan pada sesuatu yang tidak mampu dicapai secara realistik. Okey, yang ini penting okay, sebab macam mana nak bagi contohlah. Okey, contohlah doktor saya bagi kita ada anak kan, kita ada anak seorang, anak kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun lah tapi kita suruh dia basuh baju, suruh dia masak, kita suruh dia sapu sampah dekat rumah, anak umur 4 tahun tadi tu. Apa kalau orang lain, dia akan anggap kita ni tak penyayang dekat anak kita sebab kita suruh dia buat benda-benda tu seawal umur 4 tahun lagi kan. Nampak macam kita ni zalim kan. Tapi sebab apa jadi macam tu? Sebab kita meletakkan satu jangkaan kepada anak kita tu yang tak mampu dicapai secara realistik. Itu analogi kepada anak kita lah. Tapi kita boleh pakai analogi ni kepada diri kita sendiri. Kita kena check balik apa yang kita mampu capai dalam kehidupan kita dan apa yang tidak mampu. Contohlah macam kita nampak orang lain pergi jalan ke Korea ke Jepun ke kan, bulan ni pergi Korea, bulan ni pergi Jepun. Kita pun rasa nak juga kan. Kita rasa nak juga kalau aku tak dapat juga pergi Korea macam kawan aku pergi tu, aku akan stres, aku akan tak nak pergi kerja. Itu contohlah Jadi kadang-kadang kita kena muhasabah balik diri kita, check balik, tanya balik diri kita, apa yang kita mampu capai. Maksudnya dekat sini bukanlah maksud kita tak boleh ada cita-cita dalam hidup kita. Cita-cita memang kita boleh ada, tapi biarlah kata berpadanan dengan apa yang kita mampu capai lah. Okey, yang kedua adalah mengakui dan terima hakikat ada kalanya kita perlu rehat dalam hidup kita. Mengakui itu penting. Apabila kita ada satu masalah, ada orang bila dia mengalami sesuatu masalah atau tekanan daripada luaran, apa yang dia buat adalah dia buat je. Dia malas nak fikirlah pasal masalah tu. Sebab dia kata kalau aku buat bodoh je, aku tak ada nak fikir kan pasal masalah tu. Sebenarnya benda ni benda yang salah. Kalau kita ada masalah, kita kena terima yang kita ada masalah. Kita kena dapatkan bantuan kalau kita perlukan bantuan lah. Sebab kalau kita buat je kan, dia akan memperburukkan lagi keadaan kita. Seperti contoh doktor boleh bagilah seseorang yang mengalami obesiti. Obesiti ni contohlah ada seorang lelaki ni, dia BMI dia 25, 28 kan. Tinggi lah kan BMI dia kan. Lepas tu ada masalah kolesterol, masalah tekanan darah tinggi, masalah kencing manis, gula dia sampai 20 kan. Tapi dia tak nak mengaku pun. Dia kata aku ni sihat je, aku ni tak perlukan bantuan pun. Jadi sebagai kawan, sebagai doktor, macam mana dia nak bantu member dia, sedangkan dia tak nak mengaku pun yang dia mengalami masalah dan perlukan bantuan. Nampak tak? Kalau dia tak mengaku, dia akan membentuk satu dinding lah antara dia dengan bantuan yang sepatutnya dia dapat. Jadi
penting lah untuk kita mengaku kalau kita ada masalah ke kan, nak terima hakikat. Okey. Next adalah tidak membebankan diri kita dengan terlalu banyak bebanan. Ni pun penting untuk jaga kita punya kesihatan mental. Kadang-kadang faham lah kan, bila kita kerja kan, banyak benda yang kita pikul dalam kehidupan seharian kita. Kita kena anggap diri kita ni macam seekor kuda lah kan. Kuda yang bawa banyak bebanan atas badan dia. Tapi bila manusia keep on letak bebanan, dia letak bebanan sampai menimbun kan atas badan kuda tu, apa yang jadi dekat kuda tu? Terduduk juga kan, jatuh juga kuda tu. Sama juga macam kita. Kita, bebanan kita mungkin bukan bebanan dari segi fizikal, kadang-kadang bebanan dari segi emosi juga yang kita pikul dekat bahu kita kan. Kita kena muhasabah balik lah beban-beban yang kita ada dalam kehidupan kita tu, supaya kita tidak terlalu membebankan diri kita dengan terlalu banyak bebanan. Okay, and then memaafkan diri sendiri. Ini pun penting. Macam tadi macam saya kata tadi lah, bila kita dah melakukan kesilapan dalam kehidupan kita, kesilapan pada zaman dulu, macam exam kan, kalau student exam lah exam tu kita dapat keputusan, kita nak keputusan A tapi kita dapat B, satu markah lagi je nak A. Maksudnya kita ada melakukan sedikit kesilapan kat situ. Tapi ada setengah orang dia boleh terima kesilapan itu, tapi ada setengah orang dia tak boleh nak terima apa yang berlaku pada masa yang lepas, yang menyebabkan, kata dia terfikir-fikir lagi lah sampai sekarang, yang menyebabkan dia traumatized apa yang berlaku tu. Jadi kadang-kadang kita kena belajar untuk memaafkan diri lah. Sebab bila kita memaafkan diri kita, kita akan boleh move forward. Sebab ada orang kata tadi lah, bila kesilapan tu kesilapan yang besar kan, kesilapan yang menyebabkan hidup dia terkesan, dia akan rasa diri dia sukar untuk dimaafkan. Bila benda tu berlaku, dia akan jadi barrier, dinding yang besar juga untuk seseorang itu move forward dalam kehidupan dia. Okay, and then kita kena berkata positif terhadap diri sendiri dan memberikan perhatian terhadap perkara baik yang kita lakukan. Okay, nak volunteer lah seorang kan? Mengantuk ke? Okay, nak tanya, apa perkara positif yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan hari ini? Sebab saya nak kita fokus benda yang baik yang kita buat hari ini. Apa dia? Volunteer lah, kita panggil mungkin tuan, boleh tak? Kenalkan diri ke? Okey, saya Wan Farid. Wan Farid. Okey, perkara positif yang pagi ni saya dah siapkan kerja dah untuk yang hari ni. Dah siapkan kerja untuk hari ni. Okey, bagus. Dah lagi lah. Pagi untuk petang lagi. Okey, okey, bagus tu. Nak aja. Dah dapat dah. Dah dapat dah. Okey. Banyak. Okey. Siapa nak ni? Siapa nak volunteer? Kita panggil saya petik je lah yang belum lagi. Siapa yang belum dah lupa dah siapa yang belum lagi. Mungkin Puan ke? Boleh? Okay, kenalkan diri. Naslinda daripada Naslinda daripada PPF. PPF, okey. Solat, okey, bagus. Buat kerja hakiki lah. Buat kerja hakiki, okey, bagus. Okey, boleh clear. Sebab kadang-kadang bila kita stres, bila kita terlalu stres kan, kita lupa benda positif apa yang kita buat hari ni. Jadi apa nanti kadang-kadang kita lupa apa benda yang positif yang kita buat hari ni. Jadi nak dapatkan daripada side belah sini pula. Mungkin doktor boleh volunteer. Apa perkara positif yang Dr. Farhan buat hari ni? Saya berjaya menjemput doktor. Okey, berjaya menjemput saya. Okay. Terima kasih ucapkan. Okey, bagus, boleh claim hadiah. Okey, soalan lagi. Siapa nak volunteer? Yang tak dapat hadiah lagi lah. Yang dah dapat tak apalah.
Cepat. Okey, yang baju merah. Okey. Fatin, okey. Dapat jumpa mak ayah. Okey. Balik kampung ke apa? Oh, dia datang sini. Okey. Boleh claim hadiah. Okey. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu stres kan, kita kena fikir balik, apa benda yang positif kita buat hari ni. Supaya stres, emosi, bebanan dalam emosi kita tu akan berkurang kan. Mengurangkan beban dengan melepaskan perkara yang tak perlu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak perasan dalam kehidupan kita ni, kita pikul beban yang tak perlu pun sebenarnya. Dia bukanlah beban kerja tau, dia kadang-kadang beban yang datang kat kita ni beban emosi. Macam kuda tadi lah, kuda tadi kan, dia dah bawa beban tu banyak, tapi dia kena muhasabah balik, beban mana yang dia perlu tolak tepi, supaya kita nak lebih mendapat ketenangan jiwa kita lah dan emosi kita. Muhasabah balik diri kita. Kadang-kadang kita stres dengan orang lain kan, tapi kita tanya balik diri kita, patut ke saya stres dengan dia kan. Contoh, kita overthinking terhadap suatu perkara, patut ke saya fikir pasal benda ni sekarang. Macam tu. Ni yang paling penting lah, self reward. Self reward. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, contohnya kita dah melalui perkara yang sukar dalam hidup kita kan, dan kita dah berjaya melaksanakan, contoh exam kan, exam, kita dah berjaya melalui exam tu. Jadi kita dah berusaha kan untuk exam tu. Tapi bila kita dah berjaya buat sesuatu, sekali-sekala kita kena reward diri kita, memberikan ganjaran dekat diri kita. Kerana selalu kalau kita bagi macam hadiah ais krim kan dekat anak-anak kita. Sebab apa kita bagi ais krim dekat anak-anak kita? Sebab kita sayang dekat dia kan, kita bagi hadiah dekat dia. Sama juga, self reward ni adalah satu benda yang kita boleh buat untuk menunjukkan yang kita ni sayang dekat diri kita. Okey, self reward ni apa-apalah. Siapa nak jawab soalan ni? Apa self reward, ganjaran yang pernah anda berikan dekat diri anda apabila melalui perkara-perkara sukar dalam hidup? Siapa nak jawab? Shopping. Siapa cakap shopping tadi? Dah dapat hadiah ke belum? Dah dapat dah? Okey. Selalu shopping apa? Handbag, handbag, kasut. Lagi? Makan sedap-sedap. Makan sedap-sedap kan. Kita kira self reward lah kan, bagi ganjaran kat diri kita tu. Lagi ada tak benda lain yang bercuti, nanti claim hadiah bila bercuti. Bercuti kat mana? Mana-mana je healing kan. Okey. Lagi ada tak? Apa lagi self reward, ganjaran yang korang pernah bagi, tuan-tuan pernah bagi dekat diri sendiri? Pergi spa, dengar, beli emas. Okey. Lagi? Pergi tengok konsert. Konsert apa? Coldplay. Pergi Kela. Lagi? Karaoke. Lagi? Tengok wayang. Banyaklah macam-macam. Macam-macam sebenarnya soalan jawapan yang. Okey, jadi self reward ni penting lah sebenarnya untuk kadang-kadang kita nak berikan ganjaran dekat diri kita kan apabila kita melalui satu proses sukar dalam hidup kita. Okey, next adalah saya nak explain sikit teknik menguruskan stres dan emosi. Teknik yang bagi jangka pendek dengan jangka panjang lah. Teknik jangka pendek dengan 10B. Pernah dengar tak kaedah 10B? Tak pernah Agak-agak apa dia 10B ni? Macam satu lagi kita dah buat dah, bernafas dalam. Itu satu. Apa lagi 9B lagi, bersukan. Okey lah, bersukan, bersenam lah lagi, itu satu ada. Lagi apa lagi? Berdoa, ada juga. Okey. Bercuti tak ada.
Okey, lagi? Bertenang ada. Lagi? Berkahwin. Okey, apa lagi? Berkahwin tak ada lah kan? Lagi apa? Berenang. Okeylah, berenang kira macam beriadah lah bersenam. Lagi apa lagi? Berfikiran positif. Yes, itu betul. Lagi? Boleh claim hadiah. Tadi berfikiran positif tu. Lagi apa? Apa lagi? Beribadah. Betul, beribadah salah satu cara. Ada juga. Apa lagi 10B? Bergosip. Okey. Yang ni 10B lah yang kita boleh buat. Banyak dah sebut. Ada satu je tak sebut tadi. Bertenang ada, bernafas ada, berkata positif lah. Relax lah, tak apa. Beribadah, bercakap dengan seseorang. Okey, bercakap dengan seseorang ni, contoh, apabila kita mengalami sesuatu masalah, contoh, kena marah dengan bos kan, kadang-kadang kita rasa diri kita terlalu stres, macam asyik overthinking je pasal insiden kena marah tu lah. Apa yang kita boleh buat sebenarnya? Apa yang kita boleh buat adalah kita luahkan dekat orang, instead of kita pendam. Sebab kalau kita pendam, kita punya pemikiran kita akan dikaburi oleh perkara-perkara negatif. Faham tak? So, one thing yang kita boleh buat adalah kita release that emotion, luahkan dekat orang. Luahkan pula, kita tak boleh luahkan dekat siapa-siapa je. Kita kena luahkan dekat orang yang kita percaya. Orang yang kita percaya ni, siapa-siapa yang tuan-tuan puan-puan percaya lah. Ada orang dia percaya dekat best friend dia, roommate dia. Ada orang dia tak percaya pun dekat roommate dia. Ada orang percaya dekat parents dia. Ada orang dia percaya dekat guru-guru dia. And then berurut. Berurut ni pun, okay, kita belajar mengurut sikit lah. Boleh tak semua berdiri? Semua berdiri sekejap. Mungkin cari berdiri, lepas tu pusing belah kanan dulu. Yang lelaki urut lelaki dah urut pusing belah kanan. Lepas tu tangan pegang bahu orang depan. Kejap lagi kita pusing belah kiri pula. Okey, pegang bahu orang di depan anda. Okey. Okey. Okey, dah dah dapat bahu semua orang. Okey. Urut selama 30 saat. Urut 30 saat sampai doktor cakap stop. Okey. Yang dalam Facebook pun boleh buat juga. Yang tengah tengok live kan, cari partner untuk murut 30 saat. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, pusing belah kiri pula. Lagi 30 saat. Dia orang minta saya jawab. Nanti baca soalan ni, saya akan diagnosis dengan bipolar. Adakah itu tergolong di bawah kesihatan mental? Okey, sekejap lagi. Okey. Alright. Okey, dah. Itu saja. Okey, nampak semua happy kita dapat urut. Okey. Nanti kalau nampak kawan-kawan stres ke urutlah belakang dia sikit buat macam tadi. And then berehat, beribadah, bersenam dan juga berfikiran positif. Yang ni tadi yang saya dah explain lah. Okey. Habis lah. Okey. Okey. Kan macam tadi kan. Doktor cakap kadang bila kita ditimpa suatu masalah, tengah stres yang sangat kuat dalam hidup kita, kadang-kadang kita kena cari orang untuk kita luah. Okey. Doktor nak tanya sikit lah dengan siapa anda selalu borak atau luahkan masalah? Okey.
Dengan suami ada lagi? Kawan baik lagi? Dengan mak lagi? Siapa yang orang yang anda selalu percaya untuk doakan? Macam-macam lah. Lagi ada? Ada lagi tak? Ha? Abah? Oh Allah. Allah. Okey, lagi? Extender. Apa tu? Oh, skandal. Okey. Okey, lagi? Siapa lagi? Boyfriend ke girlfriend ke? Tak ada Ada juga? Ada tak yang selalu luahkan dekat adik-beradik? Ada juga? Ada juga. Okay. Wah, siapa lagi? Ibu bapa dah, kawan baik dah. Okey lah tu Ada tak yang tak tahu siapa dia nak luahkan perasaan? Ada je Okey. Kena mulalah cari orang untuk meluahkan Okey, ideal. Yang ni teknik yang kita boleh lakukan juga lah untuk menyelesaikan menguruskan emosi kita dalam jangka panjang, long term. Yang ni saya cepatkan je lah. Identify, kita kenal pasti punca yang menyebabkan kita stres tu. Bila kita dah tahu punca yang menyebabkan kita stres, kita tanya pada diri kita, punca ni boleh ubah tak? Boleh diubah tak? Atau punca ni tak boleh diubah? Benda apa yang boleh diubah? Contoh punca stres yang boleh diubah adalah contoh kereta rosak. Kereta rosak kita boleh repair kereta tu, hilanglah stres kita kan. Okey, itu satu. Kalau contoh yang tak boleh ubah, kena marah dengan bos atau ibu bapa, parents meninggal dunia kan. Itu punca yang tak boleh diubah. Kalau punca yang boleh diubah, kita kena bertindak dengan menyelesaikan masalah, cari alternatif. Tapi kalau punca tak boleh nak diubah, kita kena bertindak menguruskan emosi dengan positif and terima hakikat benda tu dah jadi. Okay, next. Tak boleh lah. Boleh ni ke tak boleh buka? Tak, belum habis lagi tadi. Okey. Okey. Cuba dulu. Soalan. Okey, boleh. Okey. Okey, identify. Punca dan situasi yang menyebabkan kita stres, sama ada boleh diubah ataupun tak boleh diubah. And then okey, lepas kita kenal pasti, kita describe, kita cari jalan penyelesaian yang sesuai bergantung pada situasi. Cepat je lah. Lepas tu kita evaluate. Lepas kita dah describe tadi, kita buat penilaian terhadap option yang kita ada tu. Setiap cadangan kita, apa kebaikan dia dan keburukan dia. Ni and then barulah kita act, kita bertindak dengan pilihan yang terbaik selepas kita buat list tadi tu. Lepas tu kita dari pengalaman, learn sama ada benda yang kita buat tu berjaya ataupun tidak. Okay, next. Ni tak apa nanti. Next. Ni yang tadi. Okay, yang ni sedikit cara lah yang kita. Contoh, bila kita dah buat segala-galanya, kita dah buat teknik-teknik yang saya cakap tadi kan, teknik menguruskan emosi, tapi still kita tak dapat nak kawal emosi kita. Perasaan nak cederakan diri, nak bunuh diri tu tak terkawal dalam diri kita. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kena dapatkan bantuan. Tapi kita tak tahu saluran mana yang kita nak pergi. Jadi ini adalah saluran-saluran dia lah yang available dekat Malaysia ni, channel-channel yang kita boleh dapat. First, kalau dekat sekolah, kaunselor lah. Tapi dekat sini pun ada kaunselor kan? Ada juga kan? Kaunselor, boleh jumpa dengan kaunselor. And then, atau kalau tak jumpa kaunselor, boleh terus ke klinik kesihatan atau pusat kesihatan universiti ke, jumpa dengan Dr. Farhan kan? Kita buat penilaian kesihatan mental, sama ada di klinik kesihatan, pesakit luar ataupun swasta. Doktor dekat klinik kesihatan tu, dia bukan doktor psikiatri lah, tapi dia akan buat penilaian dulu sama ada nak tengok
Ada tak punca-punca lain yang menyebabkan gejala-gejala penyakit mental tadi? Kalau ada indikasi untuk dirujuk ke klinik pakar psikiatri, dia akan bagi surat rujukan dan kita kena pergi ke klinik pakar psikiatri hospital yang berdekatan lah. Macam dekat sini mungkin Hospital Melaka lah kot yang paling dekat kan, yang ada klinik pakar psikiatri. Rujukan akan diberikan sama ada ke kerajaan, swasta, klinik ataupun wad. Kalau kes emergency dia akan terus rujuk ke bahagian kecemasan hospital tu lah. Di mana penilaian psikiatri yang lebih komprehensif akan dilakukan. Macam soalan sejarah keluarga akan ditanya, sejarah personal dan juga maklumat keluarga lah, dan juga detail berkenaan dengan gejala-gejala yang dialami itu untuk menentukan apa diagnosis dia. And then penyiasatan lanjut dan rawatan akan dilakukan lah mengikut apa yang pesakit itu alami. Okey, ini ujian DAS lah. Ujian DAS ni adalah Depression Anxiety Stress Scale. Dia screening tools lah. Maksudnya satu tools yang kita boleh buat untuk menentukan tahap anxiety atau stress kita. Tapi kalau kita tengok contohlah di bahagian kemurungan tu kan, contohlah tulis dekat situ sangat teruk. Kita tak boleh terus diagnose diri kita dengan kemurungan. Sebab DAS score ni sifat dia hanyalah untuk menyaring sahaja. Kalau nak tahu diagnosis yang tepat, mesti kena jumpa dengan doktor lah, supaya penilaian lanjut dapat dilakukan. Soalan-soalan tertentu lah akan ditanya untuk menentukan diagnosis. Kadang-kadang ada je dia buat DAS, depression dia sangat teruk, tapi bila doktor check, yang dialami itu hanyalah kesedihan yang biasa sahaja. Okey, sekejap. Boleh tak slide yang next? Tak. Slide pertama. Ini slide yang ke-9 dah. Yang pertama. Okey. Right. Okey, nak sentuh sikit lah berkenaan dengan trend barcode ni. Okey. Trend barcode ni tahu kan apa dia? Mungkin zaman-zaman kita dulu tak pernah dengar lah trend barcode ni. Trend barcode ni yang tadi doktor tunjuk tu, trend mencederakan diri pakai pisau ke gunting ke apa-apa alatan tajam lah yang menghasilkan bentuk macam barcode tu kan. Barcode banyak berlaku di kalangan remaja lah. Jadi saya nak sentuh sikit, dan ini kejap je dalam 9 slide ni. Okey. So, statistik menunjukkan 13 hingga 17% remaja terlibat dengan kelakuan untuk mencederakan diri secara global. Kalau ikut statistik kat Malaysia, 1 dalam 10 remaja di Malaysia dah buat pun benda ni. Mungkin zaman kita dulu tak pernah dengar kan pasal ni, tapi zaman sekarang ni dengan pengaruh media sosial, pengaruh kawan-kawan, jadi benda ni dah jadi sebagai satu trend. Kadang-kadang mak ayah tak tahu pun perkara ni, tiba-tiba buat spot check dekat sekolah, jumpa pisau gunting dalam beg kan. Bila tengok tangan, ada banyak kesan parut-parut. Itulah yang berlaku sekarang ni dekat Malaysia. Kenapa mereka buat barcode ni? Remaja-remaja buat barcode ni. Sebabnya dia tak ada niat nak mati pun sebenarnya bila buat barcode ni. Tapi dia buat tu ada sebab-sebab yang tertentu. Antaranya ialah masalah nak menguruskan tekanan emosi. Cara dia menguruskan emosi tu salah. Dia tak buat cara yang betul. Jadi apa yang dia buat untuk menguruskan emosi dia adalah dengan mengalihkan emosi dia dalam bentuk kesakitan. Itu tak sihat lah sebenarnya. Impak daripada trauma, masalah mental seperti kemurungan atau anxiety, rasa nak menghukum diri tu, reaksi kemarahan ataupun nak escape daripada kesakitan emosi. Ini pun ada juga yang ingin mencarikan perhatian daripada seseorang. Ini pun ramai juga ikut kawan, pengaruh daripada kawan-kawan juga. Nampak kawan buat, dia pun nak buat juga. Okey, pentinglah kita kena faham, orang yang mencederakan diri ni, dia tak semestinya nak carikan perhatian semata-mata. Sebab dia ada banyak, macam sebab yang saya kata tadi lah. Kenapa self-harm tu, kita kena tahu kenapa cederakan diri tu tak elok. Sebab ia hanyalah memberikan solusi yang sementara sahaja, sedangkan masalah asal tu masih lagi ada. And then dia ajar kita untuk lari daripada menyelesaikan masalah.
And dia jadi lagi sukar lah untuk seseorang itu mendekati orang lain untuk bantu, sebab dia rasa malu. Dah ada banyak parut kat tangan kan, membuatkan dia rasa bersalah. And paling teruk, dia akan rasa ketagih. Bila dia dah cederakan diri tu, dia akan rasa dia nak lagi buat, sebab dia rasa ketagih dengan perasaan kesakitan tu. And then boleh cipta masalah baru, seperti pertengkaran dengan keluarga, pertengkaran dengan parents, mak ayah. Dan yang paling penting, Allah tak suka perbuatan mencederakan diri itulah. Okay, jadi macam mana nak elak perasaan mencederakan diri tu? Kita kena terima lah, dianya tak baik dan tak sihat. Kongsi dengan seseorang, kena pasti punca-punca dia, jauhkan diri daripada trigger, cari cara cope untuk gantikan. Setiap kali rasa nak buat tu, cuba try tangguhkan sikit-sikit dulu. And then ganti dengan aktiviti yang kurang berbahaya, dapatkan sokongan spiritual, jumpa ustaz ke, then terima tekanan tersebut dan jangan lawan. Okay, ni yang tadi lah Dr. ajar berkenaan dengan deep breathing exercise. Boleh gunakan apps seperti Calm Hum tu. Okay, jadi peranan sebagai ibu bapa. Apa ibu bapa boleh lakukan apabila kita mendapati anak-anak ada terlibat dengan perilaku mencederakan diri ni? Pertamanya, kita jangan panik lah, dan jangan menyalahkan anak-anak. Sebab kalau kita panik, dia akan memburukkan lagi keadaan tu. And then cuba kita bina balik connection, hubungan dengan anak-anak tu, mendengar dan memahami perasaan dia dulu. Jika tertutup pintu hati anak tu, jangan putus asa. Kadang-kadang mereka ni, anak-anak ni, dia nak tengok kesungguhan ibu bapa tu. And then kita kena kurangkan tekanan dekat anak, relaxkan jadual mereka untuk sementara waktu lah. And ajar anak-anak untuk coping bersama-sama, buat sama-sama lah tips yang tadi doktor cakap tu. And reach out for help, dapatkan bantuan, support treatment anak, berhubung dengan perawat untuk belajar kemahiran baru. And then yang 7 ni yang paling penting, be patient. Kena banyak kesabaran tu, kena kuat. Sebab dalam kehidupan kita ni tak ada shortcut. Okay, itu sajalah dari saya. Mungkin tadi ada soalan dari dalam Facebook daripada Cik Rafizi Finas. Dia tanya, saya ada rakan yang didiagnos dengan bipolar, adakah itu tergolong di bawah kesihatan mental? Okey, jawapannya ya. Dia salah satu, kita kata, gangguan yang melibatkan gangguan mood, bipolar. Bipolar ni terbahagi kepada 2 lah, bipolar type 1 dengan bipolar type 2. Bipolar ni terjadi apabila seseorang itu mengalami gejala yang kita panggil sebagai mania. Gangguan mood tu adalah gangguan penyakit mental lah. Mania ni macam mana? Mania, siapa pernah dengar mania? M-A-N-I-A, mania. Mania ni berlaku apabila seseorang itu mengalami dia rasa banyak idea dalam fikiran dia. Idea dia pula tu idea yang luar biasa tau, yang dia tak mampu nak buat pun kadang-kadang tu. And then idea dia tu memang sangat banyak and beralih dengan sangat laju sekali, yang menyebabkan dia buat benda tu. And then seseorang itu senang nak marah. Dia memang kalau orang usik sikit ke, dia akan melenting cepat. Ini gangguan dari segi mood lah. And then tidur dia akan jadi tak cukup waktu malam. Dia, orang yang ada bipolar ni, dia tidur 2-3 jam je satu malam. Sebab dia kata dia tak perlu pun tidur yang banyak dalam hidup dia. Tidur 2-3 jam pun dia rasa bertenaga. Orang yang bipolar ni, walaupun tidur tak cukup, keesokan paginya dia akan bertenaga tau. Tapi orang kemurungan pun dia tak cukup tidur juga. Tapi orang kemurungan tidur tak cukup, tapi besok paginya dia akan keletihan, dia akan susah nak fokus. Tapi kalau bipolar ni, tidur dia tak cukup, tapi the next day tu dia akan rasa bertenaga. Dia highly energetic than usual. And then tingkah laku yang disebabkan oleh idea-idea tu lah. Macam contoh lah, idea dia terlalu banyak. Dia nak buat bisnes apalah, bisnes yang memang di luar kemampuan dia lah. Dia pun spend duit yang banyak, yang dia rasa bisnes tu boleh maju, untung juta-juta kan. Dia pun spend duit dia yang banyak. Lagi satu spending spree.
Spending spree ni maksudnya apa lah spending spree? Berboros. Boros yang berlebih-lebihan. Itu pun salah satu gejala bipolar juga. Tapi kadang-kadang kita pun ada juga yang boros kan. Tapi orang yang bipolar ni dia terlalu kerap boros. Kadang-kadang gaji dia dapat tu terus habis dalam hari yang sama. Dia buat benda-benda yang tak patut. Bagi gift dekat orang dalam TikTok lepas tu beli barang-barang yang tak perlu. Kadang dah ada speaker dah dekat rumah dia beli lagi 2 speaker yang mahal untuk rumah dia. Dia tukar tayar dia setiap bulan, tayar kereta kan. Contohlah itu adalah gejala bipolar lah. Ada lagi soalan? Okey, daripada Encik Muhammad Hanif bin Harun, apakah perbezaan di antara stres dan kemurungan? Adakah cara mengatasi stres dan kemurungan ni masih sama atau cara yang berbeza? Okey. Stres dan kemurungan ni berbeza tak sama. Kemurungan dia adalah penyakit. Macam yang doktor explain tadi, ada 9 gejala kemurungan. Stres ni adalah benda yang normal yang berlaku secara semula jadi dalam badan kita. Stres tu. Stres kita kena tahu macam mana cara nak mengendali stres dalam kehidupan kita. Kita kena tahu macam mana nak menguruskan emosi, menguruskan stres melalui teknik-teknik yang saya ajar tadi. Tapi kemurungan mesti kena jumpa doktor. Jumpa doktor untuk dapatkan bantuan dari segi terapi, dari segi ada kes yang kita selalunya kita akan start ubat-ubatan lah untuk bantu kita kata seimbangkan semula kimia yang terjejas apabila seorang mengalami kemurungan. Sebab kemurungan dia dah efek kimia dekat otak tu dah. Dia jadi bercelaru sikit. Okey. Dia ikut jawab soalan Okey, ada lagi tak soalan daripada floor kita hari ni ataupun online ke Facebook? Okey, soalan. Alright. Sorry. Zahir Okey. Selain daripada rawatan di hospital atau perawatan moden rawatan lain yang berkesan ada tak yang disyorkan oleh kementerian ataupun doktor yang berkaitan terutama sekali segi pemakanan ataupun naturopati ke homeopati ke ataupun yang selain daripada perubatan moden. Okey, actually macam tadi doktor katalah, kesihatan manusia ni kita ada 3. Satu, kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan spiritual kita ni. Ketiga-tiga ni mestilah seimbang dalam membentuk diri kita sebagai seorang manusia yang sihat lah kita kata sihat secara keseluruhannya. Okey, macam apabila seorang itu mengalami masalah kesihatan mental atau penyakit mental, banyak sebenarnya pendekatan yang available lah. Macam kalau dari segi doktor di hospital, doktor akan buat penilaian lah sama ada seseorang itu perlu makan ubat ke atau tak perlu makan ubat. Terapi pun hanya dah cukup untuk dia kan. Tapi kalau yang disyorkan oleh kementerian untuk rawat penyakit mental ni tak ada lah sebenarnya. Tapi adalah yang disebut dalam kita punya clinical practice guideline lah. Dia kata macam rawatan apa tu? Homeopati lah. Itu sebab saya pun tak arif sangat buat homeopati tu. Acupuncture kan. Yang tu pun ada juga kata boleh menenangkan fikiran dan emosi kita juga. Tapi ada juga yang seek for spiritual treatment. Ada yang berubat dengan ustaz ke yang tu pun tak ada masalah. Itu pun bantu kita punya kesihatan spiritual juga ketiga tu kan. Tak ada masalah. Sebab kadang patient sakit datang, dia nak rawat ubat tu tanya juga, kalau saya nak jumpa ustaz boleh ke untuk saya punya gangguan-gangguan yang saya alami ni? Kalau dia memang tak ada masalah, boleh je, tak ada masalah. Ikhtiar lain kan kita kata, tapi ubat-ubat yang doktor bagi pun kita tak boleh terus abaikan lah. Waktu pun penting juga, sama-sama penting sebenarnya. Rawatan dari segi fizikal, spiritual, rawatan kesihatan mental. Macam tu. Jawab soalan dia. Okey, terima kasih. Ya, boleh. Okey, kalau seseorang tu mengalami kesihatan mental akibat daripada trauma yang terlampau. Contohnya menyaksikan mungkin anak mati kemalangan maksudnya terbakar contoh. Dalam tempoh tertentu seorang sakit itu pulih. Okey, ada potensi dah kemungkinan untuk dia mungkin kembali pada penyakit yang lama. Apabila dia menyaksikan dalam media sosial lah sekarang ni banyak kan. Maksudnya rakaman kemalangan, kematian. Maksudnya itulah pertanyaan saya.
Okey. Sebenarnya ada juga sakit yang datang kat saya, dia mengadu. Dia rasa trigger apabila tengok benda-benda macam ni kan dekat media sosial, contoh macam apa, tengok video peperangan ke, the live kematian yang live kan. Dia rasa trigger tau. Dia rasa anxious, anxiety disebabkan oleh perkara sesuatu traumatic event yang berlaku tu. Dia macam ni. Apabila kita rasa sesuatu perasaan berubah dalam diri kita, kita kena notice adakah benda tu mengganggu kita punya kehidupan seharian kita. Jika dia mengganggu sampai tahap kita tak boleh nak buat kerja-kerja rumah, tanggungjawab terabai kan, and then like pergi kerja pun rasa macam tak boleh nak buat kerja disebabkan oleh benda tu, and then kita kena dapatkan rawatan lah. Kita kena dapatkan rawatan dan dapatkan bantuan. And macam in term of trauma masa lalu tu, bila dia dapatkan rawatan, mungkin saya assume PTSD lah kot. Apa tu dipanggil post traumatic stress disorder, apa dipanggil gangguan stres pasca trauma. Maksudnya stres yang berlaku tu disebabkan oleh sesuatu event yang sangat traumatik dalam hidup kita, macam kemalangan depan mata kan. Untuk PTSD kita ada rawatan yang structural lah untuk PTSD ni. Macam salah satunya ubat-ubatan dan lebih kepada terapi lah. Terapi kita panggil terapi yang fokus kepada trauma dan juga tingkah laku. And then kita nak kata dari segi tempoh pemulihan pun sebenarnya bergantung kepada pesakit tu jugalah. Tapi dia memang cenderung sebenarnya, orang yang memang mengalami PTSD ni, dia memang cenderung untuk dapat balik PTSD selepas dia dirawat. And then apabila dia kena balik insiden yang sama, dia boleh dapat juga gejala-gejala yang sebelum ni dia dihadapi tu. And bila dia dapat gejala-gejala tu balik, and then dia kena jumpa baliklah dengan doktor untuk mungkin penilaian lanjut dapat dilakukan. Jawab Okey. Okey, ada lagi soalan? Okey. Apa cara yang boleh diberikan atau dibantu bagi keluarga sama ada isteri, suami atau anak yang menjaga pesakit mental? Ni pun ni sebenarnya topik panjang sebenarnya kalau nak cerita. Okey. Kadang-kadang ada juga yang kita kata caretaker. Caretaker tu maksudnya penjaga yang terbeban sebenarnya nak menjaga tak kisahlah pasangan ke atau anak-anak yang mengalami penyakit mental ni. Kadang-kadang sampai tahap diorang pun dapat kemurungan, dapat kesedihan juga sebab rasa terbeban, rasa stres sebab jaga mereka ni kan. Tambah-tambah pula dapat yang jenis tak nak makan ubat, dapat yang jenis keep on ada masalah tingkah laku kan. Sebenarnya kalau dari segi penjagaan penjaga terhadap pesakit yang mengalami pesakit mental ni, dia ada banyak, kita panggil ada banyak bidang lah yang kita kena tengok. Satu, kita kena faham apa yang dialami oleh mereka ni, apa diagnosis yang dialami oleh mereka. Sebab kalau kita tak faham apa yang dialami, kita just kata sekadar ni kau buat-buat je ni, kau ni betul ke tak ni kan, ada kemurungan ni kan, macam tu. Bila kita ada mindset macam tu, kita akan lagi terbeban rasa kalau anak-anak kita stres ke, nak mengadu masalah ke. Yang penting memahami and tambahkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan penyakit mental. And then apabila mereka ada masalah, kita cuba bantu mereka dengan sebaik mungkin lah, tunjukkan keberadaan kita dan tunjukkan empati kita. Tapi still dia berbeza mengikut diagnosis yang dialami, mengikut diagnosis dan juga keadaan sakit tu sebenarnya. Itulah, tapi yang ni sebenarnya topik yang panjang. Dia ada modul lah dari segi penjagaan sakit mental ni. Tapi at the same time kita kena tahu juga kemampuan kita macam mana, tahap mana kita mampu hadap benda ni. Sebab yang penting kita kena jaga kesihatan mental kita juga kan. Kita nak jaga kesihatan mental orang lain, tapi kesihatan mental kita pun terjejas kan. Kita kena muhasabah balik takat mana yang kita mampu bantu dia. Macam tu. Okey. Ada lagi tak soalan? Saya nak tanya. Boleh. Tak masalah. Kita selalu dengar work-life balance. Okey, betul. Betul tak? And work-life balance because of that, banyak kes yang kita tengok anak tertinggal dalam kereta 8 jam. Because mami ke daddy ke rushing nak terus ke meeting ataupun report duty. Dan mungkin ada disebabkan by circumstances, mungkin
dan salah satu pada saya adalah tentang kerja kan? Betul. So what is initiative from KKM sendiri ataupun mungkin dah ada kajian-kajian tertentu untuk melihat kesihatan mental kepada Malaysia ni, Malaysian people, instead of tadi channel kalau pesakit sendiri yang pergi mendapatkan seeking for ni lah untuk rawatan dan sebagainya. So bagaimana pula KKM berperanan dengan masyarakat, mungkin pergi kepada sektor-sektor pekerjaan sebagainya, sebab by facts kan, sometimes kita biasa dengar sebab dengan zaman media sosial ni macam-macam kita boleh tengok cases kan, even hospital sendiri kan, houseman yang kita tahulah this is saya rasa that's fact lah, banyak kita tahu kan, perguruan macam-macam sektor pekerjaan yang menghadapi yang terjejas lah ataupun kritikal yang melampau. So how untuk kelangsungan seterusnya KKM melihat perkara ini? Ada satu agenda besar lah. Alright. Okay, bagi menjawab soalan ni pun soalan yang bagus juga lah sebenarnya. Okay, sebenarnya itulah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, especially selepas COVID kan, di mana ramai orang yang buang kerja, kena buang kerja, and then bila dia kena buang kerja dekat tempat asal tu dah kurang dengan pekerja-pekerja dia, jadi bebanan kerja yang sangat banyak. Actually faktor dia banyak lah sebenarnya, especially lepas COVID ni kes semakin meningkat. Inisiatif daripada kerajaan sebenarnya ada beberapa lah yang saya dengar kan. Satu dengan pembukaan Institut Kesihatan Mental. Ada satu institut lah baru buka dekat Cyberjaya kan, di mana data-data yang related dengan kesihatan mental dikumpulkan dekat situ, and kajian dengan lebih mendalam lah dilakukan, dan juga pencegahan and promosi kesihatan mental. Sebab main aim ni adalah mula-mula dia ada step by step lah. Macam step pertama tu pencegahan. Dari segi pencegahan ni macam ceramah-ceramah dan juga pendidikan yang boleh dilakukan, pendidikan kepada especially penjaga-penjaga mereka, daripada penjaga-penjaga pesakit mental, and then pencegahan, pendidikan, itulah yang sekarang ni. Tapi yang significant one tu belum ada lagi lah, sebab mungkin saya rasa masih dalam kajian lagi lah, tengah nak kumpul data-data. Menjawab ke? Okey. Ada lagi tak soalan? Okey, ada. Tentang OCD. Okey, OCD. Dan model yang mereka simpan barang lama. Okey. Boleh terangkan? Okey. Okey. Alright. Okey, OCD test. Dengar tak? Dengar Tercabut. Oh, tercabut. Sorry. Okey, OCD yang jenis suka simpan barang lama-lama ni kan. Barang banyak-banyak. Yang tu kita panggil sebagai apa? Hoarding. Hoarding apa lupa nama dia. Dia ada satu tabiat, dia simpan barang lama-lama sampai penuh rumah dia. Rumah dia penuh dengan barang-barang yang dah tak pakai dah. Barang tu memang lama sangat. Memang dia kata benda tu adalah macam sentimental value lah untuk dia kan, macam tu. Kalau untuk orang yang mengalami masalah ini, jika macam tadi doktor kata, jika dia mengganggu cara dia berfikir, dia mengganggu hubungan dengan orang lain, mengganggu kehidupan seharian dia, dan kita kena galakkan dia untuk dapatkan rawatan lah. Tapi orang yang selalunya mengalami hoarding behaviour ni, dia akan sedaya upaya tak nak jumpa doktor lah, sebab dia kata apa yang dia buat tu adalah benda yang betul. Sebenarnya dia susah nak terima kan benda. Mungkin kita boleh mendekati dia lah, tanya masalah dia ada benda-benda yang menyebabkan dia jadi macam tu ke kan. Kalau tiba-tiba lah, kalau memang dari dulu macam tu, kita kena berbincang baik-baik lah dengan dia. Atau jika dia perlukan bantuan, kita kena galakkan dia juga untuk dapatkan bantuan.
untuk bawa dia jumpa dengan doktor di Jabatan Psikiatri lah. OCD tu dia adalah penyakit lah. Dia adalah penyakit di bawah gangguan kegelisahan. Sebab dia kalau dia tak dapat nak buat sesuatu perkara tu, dia akan rasa stres. Dia akan rasa macam, aku kena juga. Macam rumah 3 tingkat kan, bilik kita kat atas, kita rasa pintu dekat bawah tak tutup. Dia akan rasa takut lah, dia rasa macam gelisah, gementar. Dia akan turun berkali-kali cek pintu dekat bawah tu kunci ke tak. Tu contoh lah memang perlukan rawatan lah untuk OCD ni. Ya. Hoarder tu pun actually penyakit juga sebenarnya. Tapi dia ada kriteria dia lah sebelum kita nak diagnose dia dengan penyakit. Sebab kita pun ada juga kan simpan-simpan barang-barang lama-lama apa semua tu. Dia ada beberapa kriteria lah. Yang tu saya kena rujuk balik lah buku DSM-5 tu. Okey, sama. Ya. Hoarders yang apa yang nak masukkan tu adalah hoarders kalau kita tengok yang di US, di UK yang sampai masuk rumah kan jalan sahaja. Yang tu lah tu. Yang tu kira very critical. Yes. Macam insane pun ada. Betul. Dia sangat macam mengganggu lah. Dia kalau sampai tahap mengganggu orang lain atau mengganggu diri dia, tu dah dikira penyakit. Tapi kalau setakat menyimpan kita macam contoh minat lagu kan, kaset ke CD ke, kita simpan CD tu sampai penuh almari tu, tak mengganggu kehidupan kita, tak apa. Ini kalau sampai tahap mengganggu kehidupan orang lain, contohlah dia simpan barang penuh rumah dia sampai melimpah ke rumah sebelah, tu dah kira penyakit. Macam tu. Kalau dah dikira penyakit, mesti kena dapatkan rawatan. Rawatan dia ada banyak jenis lah. Untuk ni. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey, belakang. Dia. Sorry. Alright. Okey. Okey, boleh kenalkan diri? Nur apa? Nur Jalila. Okey. Student. First time student. Okey. Macam mana saya nak handle grieving yang berlebihan? Okey. Kalau habis saya tengok tadi yang pasal ideal tu kan, saya tak rasa saya boleh ikut apa ideal. Padahal saya boleh ikut tapi saya tak rasa dia bagi kepuasan untuk saya. Okey, alright. Okey, dia macam ni bila kita mengalami fasa grieving grieving. Normal sebenarnya kalau kita mengalami emosi-emosi yang kita kata bercelaru dalam fasa grieving. Grieving ni dia ada beberapa fasa. Fasa pertama dalam grieving tu, kita dalam fasa denial. Denial ni maksudnya kita denial sebenarnya? Denial ni maksudnya kita menidakkan kan benda tu berlaku. Kita rasa macam benda ni aku tak boleh terima benda ni berlaku dekat aku. Tu fasa denial. Dia memang akan berlaku fasa by fasa. Tapi bila kita mengalami fasa denial ni, bukanlah bermaksud kita ni tak normal. Itu adalah fasa yang normal. Memang setiap orang pun apabila dia mengalami grieving, memang fasa tu akan berlaku. Jadi untuk menguruskan emosi dalam fasa tersebut, dia berlainan, dia tak sama. Kita tak boleh nak samakan individu A dengan individu B dengan cara dia menguruskan emosi dan stres tu. Dia berbeza. Contoh macam doktor kan. Doktor kalau nak hilangkan stres kan, hilangkan emosi yang negatif berlaku dari doktor pergi jogging. Mungkin jogging bukan cara untuk orang lain. Mungkin orang lain makan coklat, dia dah hilang stres dia. Ada orang lain dia pergi tengok wayang, hilang stres dia. Kita kena cari cara yang suitable dengan kita, yang bersesuaian dengan kita. Mungkin kita tak tahu sekarang, tapi kita kena keep on carilah cara apa yang bersesuaian dengan kita. Sebab setiap orang kita tak boleh nak samakan dengan orang lain. Setiap orang adalah unik. Penerimaan stres dia pun kan. Contohlah ibu bapa, ayah baru lepas meninggal kan, yang kakak ni elok je nampak kan, dia hari pertama hari kedua dah boleh move on. Yang adik dia ni dia susah nak move on. Dia teringat-ingat sampai kacau tidur dia waktu malam. Tidur pun 2-3 jam dia satu hari kan, sebab terfikir rindu sangat dengan ayah kan. Begitu. It's a normal emotion. Yang penting kita kena mengakui emosi tu. Mengakui yang emosi tu
berlaku dekat diri kita. Macam tu. Kita cuba cari cara untuk kita mengurangkan emosi tu. Okey. Okey, doktor. Okey, nampaknya masa pun dah tamat. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua hadirin yang datang secara fizikal, yang maupun online, yang sudi mendengar sikitlah sesi perkongsian lah, saya boleh katakan berkenaan dengan isu dan topik kesihatan mental. And then saya nak minta maaf jugalah terkasar bahasa ke, apa yang terkurang ke, ataupun soalan-soalan tadi macam ada yang tak jawab dengan tepat ke apa-apa yang terkurang Okay, jadi doktor, kita ada 2 soalan di FB. Oh, ada lagi? Ada dekat. Ada. Doktor. Sebab tadi kata suruh end session. End session. Dah baca. Alright. Okay, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang hadir. Itu je lah kot. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia doktor atas ceramah yang diberikan. Demikianlah tadi berakhirnya sesi program pengurusan emosi dan kesihatan mental. Dipohon yang berbahagia doktor untuk terus kekal di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderahati. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami, pihak majlis mempersilakan Puan Siti Salwa binti Jamal diiringi oleh Yang Berusaha Encik Arman bin Muhammad dan Dr. Fahan bagi menyampaikan cenderahati kepada berbahagia Dr. Fakrul. Silakan. Terima kasih Puan Siti Salwa atas menyampaikan cenderahati sebentar tadi dan diminta untuk kekal di atas pentas bagi sesi cabutan bertuah dan penyampaian kuis. Dan diminta yang berbahagia doktor untuk mengambil tempat duduk semula. Okey, untuk 5 pemenang kuis bagi pameran kesihatan. Yang pertama, Nur Azlina bin Mat Aris. Ada? Nombor 2, Nur Aniza binti Muhammad Yusof. Saya ulang, Nur Aniza binti Muhammad Yusof. Dah balik Khairunisa binti Kifli. Khairunisa binti Kifli. Tak ada. Nur Idina Sofia binti Abdul Rashid. Hanafi bin Yusof. Hanafi bin Yusof. Nak balik. Okey, tak apa. Nur Basira Auni binti Nur Sidi. Nur Basira Auni binti Nur Sidi. Tak ada. Muhammad Safwan bin Saadon. Muhammad Safwan bin Saadon. Muhammad Rafi bin Sukiman. Muhammad Rafi bin Sukiman. Tak ada. Okey lah. Apa ni? Safinas binti Nordin.
Safinas binti Nordin. So satu akan simpan. Dia ada 4 je. 4 je. Nampak. So yang ni untuk apa tu? Cabutan petua. Tadi sepatut 5 tapi dia ada 4 je. Okey, seterusnya untuk cabutan petua diminta untuk Puan Siti Salwa untuk mencabut 5 nombor. Bagi Puan Siti. Puan Salwa. Ya Allah. Budak-budak ni. Standby ya. Cabutan pertama, nombor 7. Nombor 7. Yang kedua, nombor 7. Yang ketiga, tak ada? 74. 74. Ada? $27. 20 ada. $69. Tak ada ke? Ada. $21. $15. Okey, yang terakhir 70. Tak ada Saya cabut lain Satu lagi 23. Ada terakhir kat saya ni 100. Satu lagi Kak. Okay, susah. Okay. 68. Ya ada. Tahniah. Biar je lah. Dengan berakhirnya sesi penyampaian hadiah kepada pemenang kuis dan cabutan bertuah, maka majlis ini telah tiba di penghujungnya. Saya dengan ini mengambil kesempatan untuk memohon maaf jika terdapat salah silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Bunga dedap di atas para anak susun pasang pelita. Jika tersilap tutup bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dijemput Yang Berusaha Puan Siti Salwa dan semua timbalan ketua pustakawan dan serta ahli jawatan kuasa untuk sesi berkama bersama-sama dengan berbagai doktor. Dipersilakan.